Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini 11 hari bulan 10 2020 bersamaan hari Ahad malam Isnin, kita dapat bersama-sama pada malam ini seperti yang telah dijanjikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita akan bersiaran secara langsung di Facebook page Smart IQ Connect Center untuk kita membantu anak-anak, mau ibu bapa dan semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian di dalam rancangan tahsin surah Al-Kahfi bermula ayat 1 hingga ayat 13. Tuan-tuan puan, mari kita mulakan bicara yang penuh berkat ini dengan sama-sama kita membaca Sab'um Mathani Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang malam ini mungkin bersama dengan anak-anak masing-masing, bersama keluarga. Kami minta maaf malam ini mungkin sedikit mengganggu, mungkin malam-malam cuti minggu ataupun malam hari ini kita berehat-rehat. Dan insyaAllah seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang telah dijanjikan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita buat rancangan khas, terbuka, open kepada semua public. Sama ada yang mungkin bukan sekadar, pada malam ini sepatutnya kita buat untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki temuduga MRSCM Ulul Albab yang akan bermula pada 14 Oktober ini, okey, sepanjang 14 dan seterusnya sampai seminggu mereka akan menghadapi temuduga Ulul Albab. Dan di antara format kepada temuduga seperti biasa, iaitu ada surah pilihan, dan untuk fasa yang kedua ni surah pilihan mereka ialah surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 13. Dan pada malam ni kita akan bersama dengan Ustaz Ilyas Al-Hafiz untuk membantu anak-anak dengan bacaan yang betul, dengan bacaan yang betul supaya kita dapat menghafaz dengan betul, dan kita akan terus menghafal di rumah masing-masing. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih tuan-tuan dan puan bersama kami pada malam ini. Terima kasih Sida Mak Zain, terima kasih Sharifah Azma, terima kasih Nurul Huda yang bersama-sama kita, terima kasih Siti RM Arif, terima kasih Rohaiza Basiran, Mariani Abdul Rahman, Syidah Mak Zain dan semua sekali pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi syabakah mubasharatan min Smart IQ Credit Center Facebook, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita minta tuan-tuan dan puan boleh share. Kita sementara kita menunggu rakan-rakan kita ni untuk masuk, kita share dan kita tag mungkin ada anak saudara, rakan-rakan jiran kita yang anak mereka bakal ke tingkatan 1 tahun depan, dan mereka mungkin kita boleh bantu mereka untuk berjaya dan mengubah keluarga mereka dengan ada anak yang menghafal Al-Quran. Sementara kita menunggu rakan-rakan kita masuk, mungkin baru sembahyang Isyak, baru bagi salam, baru habis. Sementara kita menunggu mereka untuk masuk, okey, kita apa kata kita ambil 2-3 minit untuk kita mendengar. Ada 3 adik-beradik yang telah mengikuti program kami seminar Berjaya Ulul Albab, dan kesemuanya alhamdulillah berjaya. Okay. Sedangkan ayah dan ibu mereka bukan Al-Hafiz, bukan Al-Hafizah, bukan Ustaz, bukan Ustazah, tetapi seperti biasa, orang biasa saja, tapi anak-anak mereka semua sekali berjaya ke Ulul Albab. Jom kita sementara menunggu rakan-rakan kita masuk, kita nak tag dan kita nak share dalam grup-grup kita, kita saksikan apa yang berlaku pada 3 adik-beradik yang berjaya ini. Saksikan. Azam bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Baik tuan-tuan dan puan, kita ada sikit masalah teknikal, mungkin suara tak kedengaran.
Okey, ada sedikit masalah teknikal. Terima kasih atas respon tuan beri kepada kita. Kita sedikit masalah teknikal. Kita cuba sekali lagi, terdengar apa kata mereka. Okey, tuan-tuan dan puan, saksikan insya-Allah. Banyak saingan daripada ramai budak-budak pandai, budak-budak yang berkebolehan. Nak masuk situ memang payah. Sebab dia buka dekat orang luar 6% je. Rasa macam mustahil, rasa macam payah, rasa macam takkan lepas dalam interview. Yang minta tu pula bukannya sikit-sikit, beribu orang minta. Dan kuota satu sekolah tu pula cuma 100 lebih je. Dan mungkin kurang pada 100. Soalan pun saya tak tahu nak buat macam mana. Apa teknik-teknik dia, apa format-format dia, apa yang dia nak, apa yang markah dia nak tumpu untuk ambil budak. Jadi daripada program ni saya dapat ilmu sangat banyak, pengalaman praktikal segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farzana Afifah binti Nur Azam, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Tahfiz Modal Ulul Albab. Ini adik saya yang nombor 2. Dia Nur Farzana Afifah binti Nur Azam dan bersekolah di Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Nerus. Yang ni adik saya yang 3, nama dia Nur Fahana Zakira binti Nur Azam, menuntut sama dengan saya dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Tahfiz Modal Ulul Albab. Alhamdulillah saya diperkenalkan dengan Bengkel Teknik Ulul Albab Anjuran Smart IQ Quranic Center, dan saya dilatih dengan soalan-soalan mengikut format temuduga tahun-tahun yang sebelum ni, dibahagikan dalam kelompok-kelompok yang kecil, dan daripada situ kami dibimbing oleh abang-abang dan kakak-kakak FESI. Daripada kelompok yang kecil tu kami diajar tentang cara untuk menghafal satu muka Al-Quran dalam masa 20 minit. Dulu saya rasa macam setengah muka dalam masa 20 minit tu mustahil. Tapi lepas belajar teknik hafazan yang betul, lepas ada ilmu menghafal dengan betul, rasa macam tak mustahil pun sebenarnya. Kalau dulu saya rasa macam mustahil untuk dapat walaupun setengah muka dalam masa 20 minit. Tapi dengan cara-cara yang betul, alhamdulillah satu muka dalam masa 20 minit tu benda yang sangat senang dan mudah sebenarnya. Impian saya memang saya nak masuk sekolah Tahfiz Imtiaz Terengganu ni. Sebab excellent, semua excellent, asas akademik, hafazan. Nak masuk situ memang payah. Sebab dia buka dekat orang luar 6% je. Jadi daripada program ni saya dapat ilmu sangat banyak, pengalaman praktikal segala-galanya. Alhamdulillah hari ni saya telah pun belajar dekat Imtiaz Terengganu. Berkat usaha dan doa mak ayah saya, hantar saya ke program ni untuk dapat ilmu dan pengalaman yang cukup. Bila kakak-kakak saya dah berjaya masuk Ulul Albab, saya rasa macam tercabar. Saya rasa macam saya berazam nak dapat lebih tinggi daripada mereka, lebih berjaya daripada diorang. Benda yang paling best waktu saya masuk program ni ialah waktu dia ajar teknik hafazan yang betul. Bila kita dah didedahkan dengan cara untuk menghadapi temuduga, dan bila temuduga tu betul-betul depan kita nanti, kita dah takkan rasa gemuruh macam kalau first time kita pergi. Kita dah tahu macam mana apa yang kita akan ditanya mula-mula sekali. Kita dah tahu apa yang kita nak hadap nanti, dan kita dah tahu apa yang kita perlu untuk dapat markah dan untuk lulus temuduga. Dapat bagi kita ilmu dan teknik menghafal yang sangat betul, sangat berkesan. Harapan saya kepada calon-calon UPSR tahun ni, yang mana yang nak masuk dalam bidang Ulul Albab, jangan malu dan jangan segan. Masuklah, daftarkan diri cepat-cepat dalam bengkel teknik Ulul Albab ni. Sebab apa? Dekat situ hampa akan didedahkan dengan teknik menghafal Al-Quran dengan betul, teknik untuk hadapi temuduga, dan format-format pun akan didedahkan juga. Masuklah program ni sebab anda memang takkan rugi. Saya rasa rugi kalau anda yang tak masuk. Sebab masuk program ni kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat segala-galanya lah dekat sini. Jadi buatlah impian hidup anda tu untuk pakaikan mahkota di atas pali budaya di syurga. Dan yang paling penting sekali, bukti depan mata kami T3 ni, hasil pada program ni, kami T3 alhamdulillah sekarang dekat sekolah-sekolah yang memang ada Ulul Albab. Dan your dream, kalau betul-betul apa betul-betul nak, your dream will come true kalau hampa main sini. Dan inilah sebenarnya hadiah yang paling besar untuk mak ayah kami. Kami dapat hafal Quran, dan kalau kami boleh berjaya masuk Ulul Albab, kenapa anda tidak? Nak si budaya, tak mau si budaya. Kalau anda betul-betul nak capai impian, apa-apa pun boleh. Mana dulu kita sertai program apa sampai berjaya macam ni? Program Bengkel Berjaya ke Ulul Albab at Tahfiz Science Smart IQ Quranic Center.
Baik tuan-tuan dan puan, sebahagian daripada perkongsian 3 adik-beradik tuan-tuan dan puan, dan mungkin malam ni adik mereka yang bongsu ada bersama-sama kita ikuti live malam ni. InsyaAllah ibarat kita orang Kedah panggil kita pukul semua anak-anak adik-beradik mereka semua belajar sekolah, kemudian masuk ke sekolah menengah yang berorientasikan hafazan Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya tengok tuan-tuan dan puan dah share. Okey, kita punya partisipan dah semakin ramai. So kita akan ambil masa tuan-tuan dan puan lebih kurang 45 minit. Lebih kurang tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan nak bajet masa lah. Kalau ada tugasan sebagainya, kita akan tamat lebih kurang 9.45 atau 9.50. Jadi bukan 45 minit lah, lebih kurang sejam daripada tadi ya. Okay, insyaAllah tuan-tuan dan puan, malam ni kita akan berjemput Ustaz Ilyas Al-Hafiz untuk bantu anak-anak. Jadi anak-anak pada malam ni pastikan kalau anak-anak ada, pastikan tuan-tuan dan puan ada Al-Quran. Jadi bila Ustaz Ilyas baca, saya nak anak-anak baca sekali dengan Ustaz Ilyas. Dan ambil pensel kalau ada pensel, tuan-tuan dan puan. Okay. Bila Ustaz Ilyas sebut tentang panjang pendek dengung tu, jadi dengar betul-betul supaya nanti yang kita bimbang dalam tahfiz ulul albab bila kita temu juga ni, kita nak hafaz. Okay, bila hafaz kita baca tak betul, automatik hafaz pun tak betul. Jadi ini adalah peluang anak-anak anda untuk menghafaz di rumah. Okay, bila temu juga MRSM nanti, okay, dia akan mendengar, dia tak akan ambil daripada awal surah Al-Kahfi, tapi dia akan tebuk tengah-tengah. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan pertama ada Quran, nanti bila ustaz terang tulis, dan video ni tuan-tuan boleh ulang dan ulang. Kita tidak akan buang daripada paparan kita di Smart IQ Center. Tuan-tuan boleh download, tuan-tuan boleh sebarkan, tidak ada masalah. Kita nak bantu anak tuan-tuan dan puan supaya berjaya untuk temuduga ke MRSM Ulul-Albab bermula pada 14 Oktober ni. Adapun mungkin tuan-tuan dan puan yang bukan peserta Ulul-Albab, is okay. Macam mungkin ibu bapa, mungkin memanglah merupakan follower atau fan kami di Smart IQ, kita juga belajar malam ni tentang tajwid, ada juga makhraj yang betul untuk membaca surah Al-Kahfi. Okey, disebabkan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 13 menjadi surah pilihan wajib untuk dihafaz dalam temuduga tuan-tuan dan puan. Jadi kita pilih 1 hingga 13 saja. So kita nak tengok Ustaz Ilyas, adakah Ustaz Ilyas sudah bersedia di studio? Ustaz Ilyas? Okey, alhamdulillah Ustaz Ilyas dah bersedia di studio, dan kita akan terus bersama yang bagus Ustaz Ilyas Al-Hafiz untuk sama-sama membicarakan dan memperkatakan tentang surah Al-Kahfi. Silakan Ustaz Ilyas. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana masih lagi dapat kita bersama-sama di dalam sesi membaca Al-Quran, iaitu mendalami ilmu tajwid di dalam surah Al-Kahfi. Jadi sama-sama kita menghayati dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran di kalangan adalah dikategorikan ataupun digolongkan di kalangan mereka yang terbaik. Sebagaimana dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu, sabda Nabi, sebaik-baik di kalangan kita, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita kena rasa satu sifat syukur yang sangat-sangat daripada hati kita, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan meneruskan dengan sesi pembelajaran kita, iaitu tajwid ataupun tahsin surah Al-Kahfi. Okey, baik. Okey, seperti biasa saya akan baca dulu. Saya akan baca ayat 1 sampai habis. Kemudian dalam masa yang sama, waktu saya baca tu, boleh ikut bersama-sama saya. Kemudian setelah habis kita baca ayat 1 sampai 13, kita akan menerangkan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat di dalam surah Kahfi, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan terangkan secara ringkas tajwid secara mudah. Simbol-simbol yang dengung, simbol-simbol yang tidak dengung, simbol yang panjang dan sebagainya, insya-Allah. Baik. Okey, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Okey, jap. Okey, jap lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kita sambung. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Okey, baik. Okey, kita telah selesai membaca ayat 1 sehingga 13. Dan insya-Allah kita akan terangkan hukum tajwid yang terkandung dalam surah Al-Kahfi. Dan kita terangkan dengan cara yang mudah. Sebab masa kita hadkan masa kita, yakni dengan tajwid yang mudah. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk baca Al-Quran, untuk kita tahu dengung dan tidak dengung. Okey, baik. Okey, kita akan masuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini selalu ramai yang salah. Ramai yang salah di sini sebab kadang-kadang dia tidak kenal ataupun dia tidak jelaskan baris yang ada di sini. Jadi di sini kita sedia maklum baris di sini adalah berbaris kasrah, iaitu baris di bawah. Jadi kita kena baca nirrahim. Nirrahim. Kadang-kadang orang tersalah baca, dia baca nurrahim. Nu dengan baris di depan, yakni baris dhammah. Maka itu ada kesalahan yang besar, kerana kesalahan baris dan huruf adalah kesalahan yang besar. Jadi kita kena perbaiki lah. Bagi yang tidak jelas di sini, dia kena jelaskan baris nun ni nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian al di sini kena baca dengan lembut sebab dia adalah alif lam qamariyah. Kita kena jelaskan bunyi lam tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey di sini alif lam qamariyah. Macam mana kita nak kenal alif lam qamariyah? Dengan kita tahu ataupun kita nampak tanda sukun di atas lam. Maka bila kita jumpa tanda sukun di atas lam, maka kita kenal dia adalah alif lam qamariyah. Kita kena baca dengan jelas lam itu, dengan jelas dan lembut lam itu. Alham macam tu nah. Okey, kemudian kita jumpa alif lam syamsiyah. Alhamdulillahilladzi di sini alif lam syamsiyah. Macam mana kita nak kenal alif lam syamsiyah? Di atas dia ataupun selepas huruf lam ada tanda sabdu, yakni tanda syaddah. Kita nampak tanda macam gigi ni kan. Ni namanya sabdu ataupun syaddah. Bila kita jumpa tanda macam ni, maka dia dibaca dengan tekan. Di sini dia tak nampak lagi. Tak nampak apa maksud dia? Nanti saya akan tunjuk. Okey, contoh kita tengok ya'malunas salihat. Ya'malunas salihat. Di sini ada tanda sabdu juga. Tapi di sini selepas huruf lam. Dia kalau terang secara detail sini memang dalam sikit, tapi secara ringkasnya saya jelaskan. Bila kita jumpa tanda sabdu sama ada di atas lam ataupun selepas lam, maka lam itu tidak dibaca. Lam itu tidak dibaca. Kalau okey, saya cuba ringkaskan sekali lagi. Kalau kita jumpa tanda sabdu selepas huruf lam, maka lam itu tidak dibaca. Ya'malunas macam tu. Okey, kalau kita jumpa tanda sabdu di atas lam, maka lam ini dibaca. Lillahilladzi macam tu. Alhamdulillahilladzi. Okey, jelas Okey, baik. Okey, kemudian kita jumpa tanda panjang ni. Tanda panjang ni kalau kalau tengok dalam hukum tajwid, bila kita jumpa mad asli, yakni mad asli, macam mana kita nak kenal mad asli? Ada 3 huruf, iaitu alif, waw dan ya. Kalau ya, sebelum dia mesti ada huruf yang berbaris kasrah, berbaris bawah. Okey, di sini kita kenal dia adalah mad asli. Kemudian kita tengok huruf selepas dia, kalau ada tanda alif dan hamzah ni, maka di sini dinamakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, maka dia kena panjang sama ada 2, 4 ataupun 5 harakat. Kita boleh pilih sama ada nak panjang 2, 4 ataupun 5 harakat. Okey, kita pilih 4 harakat ataupun 5 harakat lah. Kita pilih 5 harakat. Yang tu cara pertama kita nak kenal. Okey, cara yang kedua yang lebih mudah untuk kita kenal mad jaiz munfasil ni adalah, yang pertama kita tengok tanda ombak ni, ombak rindu ini bertemu dengan huruf alif hamzah. Alif hamzah maka di sini kita kena panjang 2, 4 ataupun 5.
Okey, baik. Kita baca Alhamdulillahilladzi anzala ala. Okey, kemudian kita jumpa nun yang kosong daripada sebarang tanda. Nun yang kosong daripada sebarang tanda bertemu dengan huruf zaid. Okey, baik. Saya tunjuk kaedah yang mudah faham. Kaedah ataupun dengan kita kenal simbol sahaja, kita tahu dengung ataupun tidak dengung. Okey, boleh salin boleh salin. Okey, boleh salin dan tulis di nota dan kertas masing-masing. Okey, jangan. Okey, baik. Okey. Di sini tanda-tanda yang simbol-simbol yang dengung lah. Okey, boleh tengok. Simbol-simbol yang dengung ni boleh salin di buku ataupun kertas masing-masing lah. Okey, jap. Nampak tak? Okey, saya bagi jelas ni. Okey. Okey, simbol ni kalau kita jumpa simbol macam ni, kalau dia akan dengung lah. Kecuali kalau dia berjumpa dengan lam dan ra. Lam dan ra, maka dia tidak dengung. Kalau kita jumpa baris tanwin, baris 2 di atas yang tidak selari. Kemudian baris 2 di bawah yang tidak selari. Maksud tidak selari ni dia tidak sama lah. Dia tak sama. Atas tu dia melencong ke kanan, bawah tu dia melencong ke kiri. Dia tidak selari lah. Baris 2 di atas yang tidak selari, baris 2 di bawah yang tidak selari. Kemudian dhammatain, yakni baris 2 di depan yang berbentuk 99. Okey, kemudian nun yang kosong daripada sebarang tanda. Kemudian mim yang kosong daripada sebarang tanda lah. Okey, boleh tulis. Okey, ini simbol-simbol yang dengung. Kecuali kalau simbol-simbol ni berjumpa dengan lam dan ra, maka dia tidak dengung. Okey, kemudian kalau kita jumpa simbol macam ni, mim yang mim kecil di atas tanwin yang ada mim kecil tanwin di atas yang ada mim kecil, kemudian tanwin di bawah yang ada mim kecil. Kemudian dhammatain, yakni ada tanwin yang di depan yang ada mim kecil. Kemudian nun yang ada mim kecil. Nampak? Kemudian nun yang bertanda sabdu dan mim yang bertanda sabdu. Okey, boleh tulis yang ni. Yang ni kalau kita kenal simbol-simbol ni, kita sudah mengetahui bahawa keadaan di situ perlu dibaca dengan dengung. Okey, boleh tulis. Okey, keadaan satu lagi simbol yang tidak dengung lah. Simbol yang tidak dengung. Okey, sekejap. Okey, baik. Yang ini simbol yang tidak dengung. Yang pertama baris 2 di atas yang selari, yang sama. Kemudian baris 2 di bawah yang selari, sama lah. Kemudian baris 2 di depan yang berbentuk 69. Kemudian nun yang bertanda sukun dan mim yang bertanda sukun. Okey, boleh tulis. Okey, baik. Okey, kita kembali ke ayat Quran tadi. Okey, jadi anzala. Di sini kita jumpa nun. Simbol nun, huruf nun yang kosong daripada sebarang tanda. Atas dia tidak ada satu pun tanda. Maka kalau kita jumpa macam ni, dia kena dengung lah. Anzala.
Okey. Kemudian huruf zai, di sini selalu ramai salah. Dia baca the, sedangkan the dengan zai tidak sama. Di sini kalau kita jumpa zai yang ada ekor panjang tu, maka dia kena ada desiran elektrik. Z. Lidah kita kena di belakang gigi bawah, sebelah belakang gigi bawah, di hadapan. Okey, saya tunjuk. Okey, baik, saya tunjuk. Okey. Contoh, ni gigi bawah kita, ni lidah kita. Jadi makhraj zai ni dia kena dia hujung lidah kena di belakang gigi bawah. Belakang gigi bawah. Okey, ni gigi kita, gigi depan kita. Gigi atas, gigi depan, gigi atas, gigi kacip sebelah bawah. Gigi kacip sebelah bawah. Okey, jadi lidah tu kena di bawah, di belakang gigi kacip sebelah bawah. Z. Jadi dia kena ada desiran sikit. Dia berbeza dengan the. The ni dia hujung lidah keluar sedikit. Okey nah. Okey, baik, kita teruskan. Alhamdulillahilladzi anzala ala. Di sini mad asli. Macam mana kita nak kenal mad asli? Alif waw ya. Alif sebelum dia ada huruf yang berbaris di atas, berbaris fathah, maka kena panjang 2 harakat. Anzala ala abdihil kitab. Di sini qalqalah. Qalqalah ada 5 huruf, ba, jim, dal, qaf, ta. Ba, jim, dal, qaf, ta. Semua dah belajar kan tentang huruf qalqalah ni. Jadi bila kita jumpa huruf qalqalah, kita kena ada lantunan suara. Okay, boleh tengok di sini dan salin. Okey, di sini kalau kita jumpa, okey, kalau formula nak senang ingat, ba, jim, dal, qaf, ta, baju dah qata. Baju dah qata. Baju dah kotor. Bila kita ingat baju dah kotor, kita ingat huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah ni dia dibaca dengan bunyi lantunan. Selain huruf qalqalah dia tidak ada bunyi lantunan. Okey, baik. Anzala ala abdihil kitab. Di sini alif lam qamariyah. Abdihil kitab, dihil kitab. Jadi lam ni dibaca dengan jelas, alif lam qamariyah. Abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, kemudian kita jumpa lagi huruf qalqalah dibaca dengan bunyi lantunan, wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, di sini dibaca dengan 2 harakat kerana dia dinamakan maksilah qasirah. Macam mana nak kenal maksilah qasirah? Ha dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah, selain hamzah, maka dia dinamakan mad dhamir, mad silah qasirah. Itu dibaca dengan kadar 2 harakat. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Okey nah. Okey, ikut bersama saya sekali lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, baik. Okey, kemudian kita teruskan dengan ayat yang kedua. Qayyiman liyun. Okey, baik. Di sini kita jumpa tanwin yang tidak selari. Tanwin yang tidak selari. Bila tanwin yang tidak selari ni, dia kalau kita jumpa dia kena dengung. Tapi keadaan ni dia tidak dengung. Sebab apa? Sebab dia jumpa huruf lam. Huruf lam. Macam saya beritahu tadi, kalau tanwin ni berjumpa dengan huruf lam dan ra, dia dikecualikan. Maksud dia tidak dengung.
Kalau selain lam dan ra, kalau tanwin yang tidak selari ni berjumpa dengan selain lam dan ra, maka dia dengung. Di sini dia jumpa dengan lam, maka dia tidak dengung. Qayyiman liyun. Kemudian kita jumpa nun yang kosong daripada sebarang tanda, kosong daripada sebarang tanda, maka kita kenal dia adalah dibaca dengan dengung. Qayyiman liyunzira ba. Di sini the berbeza dengan atas. Atas z. Di sini the ni hujung lidah dipaking, hujung lidah dipaking di kacip sebelah atas dan keluar sedikit. Lidah tu keluar sedikit. Liyunzira qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kemudian kita jumpa lagi tanwin yang tidak selari, maka di sini kena dengung. Ba'san syadidan. Kemudian kita jumpa lagi tanwin yang tidak selari, maka dibaca dengan dengung. Syadidan min ladun. Kemudian kita jumpa nun yang kosong daripada sebarang tanda, maka di sini sepatutnya dengung, tetapi disebabkan dijumpa dengan huruf lam, maka dia tidak dengung. Min ladunhu. Macam tu nak. Kemudian kita jumpa huruf nun yang bertanda sukun. Huruf nun yang bertanda sukun, macam saya beritahu tadi, simbol-simbol yang macam ni kita kena hafal. Nun yang bertanda sukun dia tidak dengung. Min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okey lah. Wa yubashshiral mu'minin. Okey, tadi kita saya baca, saya berhenti di sini. Tadi saya baca qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okey, baik, saya berhenti di sini. Bila kita berhenti di suatu tempat yang tidak ada tanda waqaf, maka kita kena ambil 2 ataupun 3 perkataan sebelum dia. Kalau ada waw, kita mula dengan sini. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'malu. Okey, di sini kita jumpa mad asli, iaitu alif waw ya. Di sini ya, dan sebelum ya ada huruf berbaris kasrah, maka di sini kena panjang 2 harakat. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'malu. Kemudian kita jumpa lagi mad asli. Okey, di sini dibaca dengan kadar 2 harakat. Ya'maluna as-sa. Di sini alif lam syamsiah, macam saya terang tadi. Macam mana nak kenal alif lam syamsiah? Selepas lam ada huruf yang bertanda sabdu, maka di sini kita kena hilangkan lam ni. Kita baca seolah-olah lam ini tidak wujud. Dengan bahasa lain, hanya seolah-olah hanya tinggal jasad, tetapi roh tidak ada. Kita hilangkan bunyinya. Bunyi lam ni kita hilangkan. Kita masuk terus ke dalam sad. Ya'maluna as-sa. Kalau kita baca ya'maluna as-sa, salah. Yang betulnya ya'maluna as-sa. Kemudian kita jumpa mad asli, maka dibaca dengan 2 harakat. Ya'maluna as-salihati anna lahum. Kemudian kita jumpa nun yang bertanda sabdu, maka di sini kena dengung 2 harakat. Kalau hukum tajwid itu nama dia wajibal ghunnah. Wajib dengung 2 harakat. Anna lahum. Kemudian kita jumpa mim yang bertanda sukun. Mim yang bertanda sukun di sini dibaca dengan tidak dengung. Macam saya tunjuk simbol tadi, mim, nun yang bertanda sukun, maka dia tidak dengung. Senang sahaja formula dia. Dengan mengetahui simbol, kita tahu dia dengung dan tidak dengung. Anna lahum ajran hasana. Kemudian kita jumpa tanwin yang selari.
Di sini kita dibaca dengan tidak dengung. Ajran hasana, ajran hasana. Macam tu lah. Kalau tanwin yang tidak selari dibaca dengan dengung. Kalau tanwin yang selari macam ni, maka dia dibaca dengan tidak dengung. Okey, faham tak? Ajran hasana. Okey, kita baca sekali lagi ayat ni. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Okey, kita masuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat ketiga. Makithi, ma asli dan ma asli. Ni alif, ni ya. Jadi dibaca dengan dua harakat. Makithi, makithina fihi abada. Okey, baik. Di sini ma asli juga. Di sini alif, ya dan ya. Macam mana kita nak kenal ma asli? Kalau ya sebelumnya berbaris di bawah. Okey, fihi abada. Okey, da ni sepatutnya kita baca abadan. Tapi disebabkan dia ketika waqaf, dia berada di hujung ayat, dan ketika waqaf maka baris dua di atas ni ditukar kepada baris satu. Kalau hukum tajwid tu dinamakan ma'riwaq. Fihi abada, jangan baca abadan. Kalau baca abadan salah. Di sini abada. Makithina fihi abada. Okey lah. Okey. Wa yunzira. Kemudian kita jumpa nun yang kosong daripada sebarang tanda, maka di sini dibaca dengan dengung. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Okey lah. Di sini kita kena masukkan terus. Qalu ittakhadallahu walada. Jangan baca qalu takhadallah, salah. Waw ni seolah-olah tidak ada lah. Qalu, dia masuk terus ke dalam ta. Qalu takhadallahu walada. Okey, baik, jom kita baca sekali lagi. Dengung. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Okey, baik, kita teruskan. Di sini ma asli. Macam mana kita nak kenal ma asli? Alif waw ya. Hurufnya alif waw ya. Kalau alif sebelum dia berbaris di atas. Ma lahum bihi. Kemudian kita jumpa mim. Mim yang kosong daripada sebarang tanda, maka di sini dibaca dengan dengung. Macam mana kita nak dengung? Okey, baik. Dengung dia di sini, kalau kita jumpa mim yang mati bertemu dengan ba, nama dia dalam hukum tajwid ikhfa syafawi. Kita baca mim ni dengan mulut kita tu seolah-olah kita letakkan sehelai kertas. Yang ni kita tidak rapat. Ma lahum bihi. Okey dah. Okey, baik. Okey, di sini kita jumpa lagi maksilah qasirah, iaitu dibaca dengan dua harakat. Macam mana kita nak kenal maksilah qasirah, iaitu ha dhamir. Di depannya ada tanda macam ni, ya kecil ataupun waw. Tapi yang pentingnya ha dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah, selain hamzah. Di sini mim. Jadi dibaca dengan dua harakat. Ma lahum bihi min ilmin. Kemudian kita jumpa nun yang bertanda sukun, maka di sini dibaca dengan tidak dengung. Min ilmin. Kemudian kita jumpa baris dua di bawah yang tidak selari, maka di sini dibaca dengan dengung. Ilmin wala, ilmin wala. Kemudian waw
disebabkan tanwin bertemu waw, maka kita kena bunyikan waw tu dalam tanwin tu. Tanwin tu masuk ke dalam waw lah. Jadi kita kena muncung mulut. Min ilmin wala, min ilmin wala. Kemudian mat asli dibaca dengan panjang 2 harakat. Wala li'aba, li'a. Di sini pun ada mat asli iaitu alif. Wala li'abaihim. Okey, kemudian kita jumpa mat wajib muttasil. Macam mana nak kenal mat wajib? Mat asli bertemu hamzah. Hamzah bukan alif hamzah. Kalau mat asli bertemu dengan alif hamzah, di situ dijadikan dia nama mat jaiz mufasil. Tetapi di sini dia jumpa hamzah sahaja tanpa alif. Wala li'abaihim, maka di sini kita kena panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey. Okey, kita teruskan. Kaburat kalimatan. Di sini kita disebabkan dia adalah huruf ta, dan ta ini adalah huruf mahmus yang keluar angin, maka kita kena keluarkan angin sedikit. Kaburat, kaburat, kaburat kalimatan. Di sini tanwin yang tidak selari, maka kita faham dia dengung. Kalimatan takhruju min, takhruju min. Kemudian kita jumpa nun yang bertanda sukun, tidak dengung. Takhruju min afwahihim. Wa ada mat asli di sini, maka dibaca panjang 2 harakat. Afwahihim. In yaqulu. Kemudian kita jumpa nun yang kosong daripada sebarang tanda, maka dia dibaca dengan dengung. Disebabkan dia berjumpa dengan ya, maka kita kena mulut kita tu, kita kena senyum sikit. Kita bagi ada huruf ya dalam dengung tu. Kita bagi ada bayangan huruf ya dalam dengung. In yaqulu. Kemudian kita jumpa mat asli lagi iaitu waw, dibaca dengan kadar 2 harakat panjangnya. Kemudian waw lagi dibaca dengan 2 harakat. In yaquluna illa kadhiba. Kemudian kita jumpa mat asli lagi, dibaca dengan 2 harakat, panjang 2 harakat. In yaquluna illa kadhiba. Okey, baik. Okey, kita mulakan dari awal. Okey, ikut baca bersama-sama saya. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kadhiba. Okey, kita masuk ayat yang seterusnya. Fala'allaka bakhi'un. Ba ni ada mat asli, jadi dibaca dengan panjang 2 harakat. Fala'allaka bakhi'un. Kemudian kita jumpa tanwin, yakni dhammatain, yakni baris 2 di depan yang berbentuk 99. Maka di sini kita faham dia dibaca dengan dengung. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Okey, baik. Okey, kita jumpa mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Macam mana kita nak kenal mat jaiz? Mat asli bertemu dengan hamzah. Ini kaedah yang kedua. Mat asli bertemu dengan hamzah pada 2 kalimah yang berasingan. Ala satu kalimah, atharihim satu kalimah yang lain. Di sini kita baca dengan kadar 2, 4 ataupun 5 harakat. Mat jaiz munfasil. Ala atharihim. Okey. Okey, secara ringkasnya kalau kita jumpa tanda macam ni, tanda misai ataupun tanda ombak rindu macam ni, maka dia dibaca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat.
dia sesetengah keadaan sahaja dibaca dengan 2 harakat, iaitu keadaan majais munfasil, tapi selalunya dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Jadi kalau kita jumpa tanda macam ni, mesti kita kena baca dengan 4 ataupun 5 harakat lah. Ala atharihim illam. Kemudian kita jumpa mim yang bertanda sukun, dibaca dengan tidak dengung. Atharihim illam yu'minu illam. Kemudian nun yang kosong daripada sebarang tanda, sepatutnya di sini dibaca dengan dengung. Disebabkan dia berjumpa dengan lam, maka tidak dengung. Illam yu'minu. Kemudian kita jumpa mim yang bertanda sukun, maka kita kenal di sini tidak dengung. Illam yu'minu. Kemudian kita jumpa mad asli, dibaca dengan kadar 2 harakat. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Biha, mad asli dibaca dengan 2 harakat. Bihadzal hadi, mad asli dibaca dengan 2 harakat. Hadithi asafa. Okey, baik, baca bersama-sama saya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Okey, baik, kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Inna, kita jumpa nun yang bertanda sabdu, maka dibaca dengung 2 harakat. Inna. Kemudian kita jumpa mad asli, iaitu alif, dibaca dengan 2 harakat panjang. Inna ja'alna ma'alal ard. Na, mad asli ada huruf alif sebelum dia berbaris di atas, dan di sini pun ada huruf alif sebelum dia ada huruf berbaris di atas, maka di sini dibaca dengan 2 harakat, iaitu mad asli. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Di sini tanwin yang tidak selari, sepatutnya di sini dengung, tetapi disebabkan dia jumpa dengan lam, maka tidak dengung. Zinatan laha, natan laha, zinatan laha linabluwahum. Di sini kita jumpa huruf qalqalah, iaitu dibaca dengan bunyi lantunan. Linabluwahum ayyuhum. Mim yang bertanda sukun dibaca dengan tidak dengung. Ayyuhum ahsanu amala. Okey, kita teruskan dengan ayat seterusnya. Wa inna, nun yang bertanda sabdu, yakni bertanda syaddah, dibaca dengan dengung 2 harakat. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha. Di sini ma asli, di sini ma asli, di sini ma asli. Di sini bukan ma asli, ya yang sebelumnya berbaris di atas bukan ma asli. Kalau kita nak kenal ma asli ni, okey, baik, saya terangkan secara ringkas. Okey, baik, tak apa, tidak jumpa. Okey, boleh tengok di sini perbezaan mat asli dengan mat lin. Okey, mat asli ada 3 huruf, alif, waw dan ya. Alif sebelum dia berbaris di atas, waw sebelum dia berbaris di depan, dan ya sebelum dia berbaris di bawah. Maka kita kalau jumpa keadaan macam ni, dia dibaca dengan kadar 2 harakat panjang. Okey, boleh salin. Okey, baik, yang tu mat asli. Adapun mat lin, kalau kita jumpa mat lin, dia ada 2 huruf, iaitu waw dan ya. Dan sebelum waw dan ya ada huruf yang berbaris di atas. Maka di sini dia dibaca dengan lembut. Kalau dia ada di tengah ayat, dibaca dengan lembut. Kalau ada di hujung ayat, maka dia dibaca dengan panjang kadar 2, 4 ataupun 6 harakat.
Nanti kalau masuk, kalau ada contoh tu kita tunjuk lah. Tapi di sini nak terangkan yang kalau kita jumpa kita kena pandai bezakan antara mad asli dan mad lin melalui baris dia lah. Okey. Okey, di sini alaiha, alaiha. Di sini okey, mad lin huruf ya sebelumnya berbaris di atas. Ma 'alaiha sa'idan juruza. Okey, kita teruskan dengan ayat seterusnya. Am hasibta, mim yang bertanda sukun dibaca dengan tidak dengung. Am hasib, qalqalah dibaca dengan bunyi lantunan. Am hasibta an, nun yang bertanda sabdu dibaca dengan dengung 2 harakat. Anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Okey, di sini semua ada mad asli. Okey, di sini nun yang bertanda sukun tidak dengung lah. Min ayatina ajaba. Jangan baca ajaban. Di sini disebabkan dia di hujung ayat ketika waqaf, kemudian ada tanwin, ayat ni berbaris, ada baris 2 di atas, maka baris 2 di atas itu ditukar kepada satu baris. Ajaba, ajaba. Di sini nama dia mad iwaq. Okey, kita teruskan. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. Okey, baik. Okey, di sini kita kena panjang dengan kadar 2, 4 ataupun 5 harakat. 2, 4 ataupun 5 harakat. Kerana di sini nama dia mad jaiz munfasil. Rabbana atina min ladun, min ladun. Nun yang kosong daripada sebarang tanda bertemu dengan lam, maka di sini tidak dengung. Nama dia idgham bila gunnah. Min ladun. Di sini nun yang kosong daripada sebarang tanda, maka di sini dengung. Macam saya beritahu tadi, kalau nun yang kosong daripada sebarang tanda berjumpa dengan lam dan ra, dia dikecualikan dengung. Kalau selain lam dan ra, maka dia dengung. Jadi di sini bukan lam dan ra, di sini kaf, maka dia dengung. Min ladunka rahmatan. Di sini tanwin yang tidak selari, kita faham dia dengung. Min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Min, di sini ada nun yang bertanda sukun, maka dibaca dengan tidak dengung. Wa hayyi lana min amrina rashada. Fadarabna, ba huruf qalqalah dibaca dengan bunyi lantunan. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Okey dah? Okey. فضربنا على آذانهم. Mim yang bertanda sukun, kita faham di sini tidak dengung. آذانهم في الكهف سنين عددا. Okey. Thumma ba'athnahum. Mim yang bertanda sabdu dibaca dengan dengung. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Okey, di sini kalau kita jumpa ada tanda panjang macam ni, tanda misai ataupun tanda ombak rindu, dibaca dengan panjang. Labithu amada. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq.
Di sini mim yang kosong daripada sebarang tanda dibaca dengan dengung. Innahum. Nun yang bertanda sabdu dibaca dengan dengung. Kemudian mim yang bertanda sukun dibaca dengan tidak dengung. Innahum fityatun amanu. Tun. Nun tanwin yang berbentuk 69 dibaca dengan tidak dengung. Innahum fityatun amanu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mim yang bertanda sukun dibaca dengan tidak dengung. Bi rabbihim wa zidnahum huda. Baik. Yang tu secara ringkas. Tajuk yang secara ringkas, yang ekspres. Dengan kita kenal simbol dengung dan tidak dengung, maka kita dah tahu di situ dibaca dengan dengung dan tidak dengung. Saya tunjuk sekali lagi simbol yang perlu kita hafal supaya kita mudah. Tengok sekali lagi simbol yang dengung. Simbol yang dengung, baris 2 di atas yang tidak selari, baris 2 di bawah yang tidak selari, baris 2 di depan yang berbentuk 99, nun yang kosong daripada sebarang tanda, min yang kosong daripada sebarang tanda, tanwin ada mim kecil, dan tanwin di atas mim kecil, tanwin di bawah mim kecil, tanwin di depan ada mim kecil, kemudian nun yang ada mim kecil, kemudian nun ada tanda sabdu dan mim ada tanda sabdu. Maka simbol-simbol ni dibaca dengan dengung, kecuali kalau jumpa dengan lam dan ra. Lam dan ra. Baik. Adapun simbol yang tidak dengung, ini simbol yang tidak dengung. Baris 2 di atas yang selari, baris 2 di bawah yang selari, baris 2 di depan yang berbentuk 69, nun yang bertanda sukun dan mim yang bertanda sukun. Baik. Sekian daripada saya. Semoga dengan perkongsian simbol-simbol ini, iaitu simbol dengung dan simbol yang tidak dengung ni, kita faham di situ dengung dan di situ tidak dengung. Dan semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keberkatan dalam kehidupan kita, kerana kita telah melapangkan masa ataupun menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Baik, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih pada moderator. Baik, terima kasih bahagia Al-Fadhil Ustaz Ilyas Al-Hafiz yang telah menemani tuan-tuan dan puan-puan sepanjang hampir 40 minit bersama beliau sebentar tadi. Alhamdulillah kita dapat untuk sama-sama mengetahui bacaan yang betul dalam surah Al-Kahfi bermula ayat 1 hingga ayat 13, dan diterangkan seberingkas tentang beberapa kesalahan dan penekanan tajwid dan makhraj-makhraj yang betul lah dalam anak-anak kita nak membaca ataupun tuan-tuan dan puan membaca sendiri dalam surah Al-Kahfi, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan agar adik-adik dan anak-anak serta tuan-tuan dan puan-puan dapat membuat sikit nota. Dan tadi mungkin Ustaz Ilyas mungkin tak sempat nak ulang balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, video ni boleh tuan-tuan ulang balik sebab kita tak buang daripada Newsfeed Smart IQ Content Center. Jadi tuan-tuan boleh share, boleh tag kawan-kawan kita dan boleh ulang balik video ni, tidak masalah, insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersama kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan kami daripada Ustaz Ilyas dapat membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk membaca dengan betul, sebagai persiapan dan sebagai persediaan mereka untuk menghafaz di rumah. Dan anak-anak tuan-tuan dan puan ada masa lebih kurang 2 hari atau 3 hari saja, bergantung tarikh temu duga, untuk tuan-tuan dan puan-puan mempersediakan mereka untuk berhadapan dengan imtihan ataupun muqabalah temu duga kemasukan ke MRSM Albab.
Baik tuan-tuan dan puan yang mungkin yang melihat menonton rancangan ini yang kali pertama untuk menonton kami sekarang sedang bersama-sama dengan anak-anak para peserta berjaya keluar albab untuk membantu mereka daripada darjah 6 mereka nak ke tingkatan 1. Jika tuan-tuan dan puan memerlukan bantuan dan info-info boleh layari di bawah, kita ada pin up di bawah kalau perlukan bantuan untuk mengetahui tentang bagaimana kita info-info tentang ulul albab dan sekolah menengah tahfiz yang berada di Malaysia, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan terima kasih di atas komitmen tuan-tuan dan puan dan minta maaf seandainya ada masalah audio, ada masalah teknikal yang telah kami hadapi. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf komen banyak sangat saya nak baca di bawah ni terlampau ramai. Terima kasih yang komen. Terima kasih juga saya tengok tadi yang turut bersama dengan ustaz untuk menulis hukum-hukum tajwid, masya-Allah. Hukum-hukum tajwid bersama Ustaz Alias, subhanallah. Okay, tuan-tuan dan puan, sekiranya ada sikit kesilapan kesalahan mohon maaf dan mudah-mudahan kami doakan semoga anak-anak tuan-tuan dan puan yang mengambil imtihan atau muqabalah temuduga ke sekolah-sekolah berorientasikan tahfiz khususnya MRSI Ulul Albab akan berjaya dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan akhiri program tahsin malam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan sambil-sambil kita tutup kita saksikan rangkuman program Ulul Albab yang telah kita berlangsung hampir 5 tahun sebenarnya. Sekian bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafiz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Anak saya tu ada pendedahan teknik-teknik hafazan. Apakah keperluan teknik yang diperlukan untuk hadiri temuduga? Saya rasa sangat beruntung dan rugi sangat siapa yang tak datang. Mungkin saya sangat membantu anak saya untuk temuduga yang akan datang. Meningkatkan self-esteem untuk menghafal Al-Quran. Program ini sangat membantu untuk mendapatkan tips-tips temuduga ulul albab. Bila mereka masuk ke temuduga yang sunat, dia tak ada kejutan. Dia banyak tips nak cara-cara nak ingat semua ni. Saya masukkan anak saya Amiratul Ulia baru darjah 3. Tahun saya pun memang nak masuk setiap tahun sampai dia darjah 6. Saya rasa teruja kerana saya dapat tahu apa yang akan berlaku bila temuduga. Tapi bila dia masuk dalam bengkel ni, hasil dari perbualan kami dengan presiden, baru saya tahu bahawa dia mempunyai teknik tersendiri untuk menghafal. Saya rasa sangat bangga kerana ibu bapa saya hantar sini kerana saya boleh tahu cara untuk menghafal dengan lebih mudah. Kerana apa yang ilmu saya hari ini anak saya dapat, saya sendiri tak belajar. Anak teruja dapat lebih keyakinan diri. Bukti depan mata kami T3 ni, hasil pada program ni, kami T3 alhamdulillah sekarang dekat sekolah-sekolah yang memang ada ulul albab. Saya rasa rugi kalau ada yang tak masuk, sebab masuk program ni kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat segala-galanya. Inilah sebenarnya hadiah yang paling besar untuk mak ayah kami dapat hafal Quran. Banyak saingan daripada ramai budak-budak pandai, budak-budak yang berkebolehan. Nak masuk situ memang payah sebab dia buka dekat orang luar 6% je. Saya rasa macam mustahil, saya macam payah, saya macam takkan lepas dalam interview. Yang minta tu pula bukannya sikit-sikit, beribu orang minta. Dan kuota satu sekolah tu pula cuma 100 lebih je.
dan mungkin kurang pada 100. Soalan pun saya tak tahu nak buat macam mana, apa teknik-teknik dia, apa format-format dia, apa yang dia nak, apa yang markah dia nak tumpu untuk ambil budak. Jadi daripada program ni saya dapat ilmu sangat banyak, pengalaman praktikal segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farzana Afifah binti Nur Azam, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Tahfiz Modal Ulul Albab. Ini adik saya yang nombor 2. Nama dia Nur Farzana Afifah binti Nur Azam dan bersekolah di Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Nerus. Yang ni adik saya yang 3, nama dia Nur Fahana Zakira binti Nur Azam, menuntut sama dengan saya dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Tahfiz Modal Ulul Albab. Alhamdulillah saya diperkenalkan dengan Bengkel Teknik Ulul Albab Anjuran Smart IQ Quranic Center, dan saya dilatih dengan soalan-soalan mengikut format temuduga tahun-tahun yang sebelum ni, dibahagikan dalam kelompok-kelompok yang kecil, dan daripada situ kami dibimbing oleh abang-abang dan kakak-kakak Fesi. Daripada kelompok yang kecil tu kami diajar tentang cara untuk menghafal satu muka Al-Quran dalam masa 20 minit. Dulu saya rasa macam setengah muka dalam masa 20 minit tu mustahil. Tapi lepas belajar teknik hafazan yang betul, lepas ada ilmu menghafal dengan betul, rasa macam tak mustahil pun sebenarnya. Kalau dulu saya rasa macam mustahil untuk dapat walaupun setengah muka dalam masa 20 minit. Tapi dengan cara-cara yang betul, alhamdulillah satu muka dalam masa 20 minit tu benda yang sangat senang dan mudah sebenarnya. Impian saya memang saya nak masuk sekolah Tahfiz Imtiaz Terengganu ni sebab excellent, semua excellent, asas akademik hafazan. Nak masuk situ memang payah sebab dia buka dekat orang luar 6% je. Jadi daripada program ni saya dapat ilmu sangat banyak, pengalaman praktikal segala-galanya. Alhamdulillah hari ni saya telah pun belajar dekat Imtiaz Terengganu berkat usaha dan doa mak ayah saya hantar saya ke program ni untuk dapat ilmu dan pengalaman yang cukup. Bila kakak-kakak saya dah berjaya masuk Ulul Albab, saya rasa macam tercabar. Saya rasa macam saya berazam nak dapat lebih tinggi daripada mereka, lebih berjaya daripada diorang. Benda yang paling best waktu saya masuk program ni ialah waktu dia ajar teknik hafazan yang betul. Bila kita dah didedahkan dengan cara untuk menghadapi temuduga, dan bila temuduga tu betul-betul depan kita nanti, kita dah takkan rasa gemuruh macam kalau first time kita pergi. Kita dah tahu macam mana apa yang kita akan ditanya mula-mula sekali. Kita dah tahu apa yang kita nak hadap nanti, dan kita dah tahu apa yang kita perlu untuk dapat markah dan untuk lulus temuduga. Dapat bagi kita ilmu dan teknik menghafal yang sangat betul, sangat berkesan. Harapan saya kepada calon-calon UPSR tahun ni, yang mana yang nak masuk dalam bidang Ulul Albab, jangan malu dan jangan segan. Masuklah, daftarkan diri cepat-cepat dalam bengkel teknik Ulul Albab ni. Sebab apa? Dekat situ hampa akan didedahkan dengan teknik menghafal Al-Quran dengan betul, teknik untuk hadapi temuduga, dan format-format pun akan didedahkan juga. Masuklah program ni sebab anda memang takkan rugi. Saya rasa rugi kalau anda yang tak masuk. Sebab masuk program ni kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat segala-galanya lah dekat sini. Jadi buatlah impian hidup anda tu untuk pakaikan mahkota di atas pali budaya di syurga. Dan yang paling penting sekali, bukti depan mata kami T3 ni, hasil pada program ni, kami T3 alhamdulillah sekarang dekat sekolah-sekolah yang memang ada Ulul Albab. Dan your dream, kalau betul-betul apa betul-betul nak, your dream will come true kalau apa main sini. Dan inilah sebenarnya hadiah yang paling besar untuk mak ayah kami. Kami dapat hafal Quran, dan kalau kami boleh berjaya masuk Ulul Albab, kenapa anda tidak? Nak si budaya, tak mau si budaya. Kalau anda betul-betul nak capai impian, apa-apa pun boleh. Mana dulu kita sertai program apa sampai berjaya macam ni? Program Bengkel Berjaya ke Ulul Albab at Tahfiz Science Smart IQ Quranic Center di
Mereka telah mempelajari simulasi. Maksudnya sebelum dia menghadapi interview, dia dah belajar teknik macam mana nak menghadapi interview tu. Jadi pada saya sangat baguslah program macam ni, dan sepatutnya ramai-ramai ibu bapa di luar sana datang hantar anak-anak ke program seperti ini, dedahkan pada anak-anak supaya mereka lebih yakin berhadapan dengan penginterview nanti, insya-Allah. Nama saya Iziani Hayati binti Muhammad Ruslan. Memang banyak program yang macam Smart IQ anjurkan, tetapi saya tetap memilih Smart IQ kerana saya merasakan perubahan yang ada pada anak saya Nur Idina tu memang nampak lebih banyaknya dari segi keyakinan menghafal, cara menghafal. Kenapa saya pilih program ni? Kerana sebab tahun lepas saya memang hantar anak saya yang sulung, nama dia Nur Idina Batrisha, dan dia berjaya melayakkan diri dia bersekolah di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, terus sambung ke Sekolah Menengah Agama Nilai, dan sekarang Alhamdulillah dia telah menghabiskan 6 juzuk di sana. Lepas anak saya join bengkel Ulul Albab, berjaya masuk Ulul Albab ni, jadi saya rasa itu satu pembelajaran yang baru untuk anak saya. Dan saya masukkan anak saya yang kedua Nur Idini yang bakal mengikut jejak langkah kakaknya, insya-Allah. Saya terkejut juga masa sesi pertama tu, dia cakap dia hanya mampu hafal 2 baris ayat sahaja dalam masa tempoh yang dibagilah. Lepas tu saya pun rasa macam terkejut, takut boleh ke tak boleh ke anak aku ni kan. Tapi bila sesi kedua, dia punya sesi explain, kata dia dapat kuasai 8 baris sepenuhnya. Alhamdulillah, rasa macam boleh rasa menarik nafas lega lah. Rasa macam tak percaya juga sebab anak saya mampu buat dalam tempoh masa tu kan. Rasa macam lega. Terima kasih. Alhamdulillah lega. Syukran ya Allah. Saya Puan Nurul Huda binti Muhammad Noor. Alhamdulillah dengan berkat tunjuk ajar tenaga mengajar kat sini, teknik yang betul, masa yang macam mana nak bahagikan masa tu untuk setiap baris yang dia nak hafal yang tu. Alhamdulillah dia dapat kuasai untuk sesi kedua tu 8 baris ayat. Alhamdulillah banyak-banyak. Tapi target saya adalah memang nakkan dia berjaya masuk ke Ulul Albab. Sebab sekolah pilihan dia yang pertama pun memang dia memilih untuk ke Ulul Albab. Sebelum dia ambil UPSR pun memang dia dah bagi tahu saya program ni bagus sebenarnya. Tak semestinya yang masuk program ni untuk murid-murid yang nak ke Ulul Albab. Tapi dia juga berguna untuk macam sekolah biasa sebab yang memerlukan kita menghafal sesuatu benda. Dia boleh adaptasikan pengalaman dan pendedahan dia pada hari ni, pada bengkel ni, untuk ke sekolah yang dia bakal melangkah masuk. Nampak keyakinan dia tu makin bertambah sebab sebelum ni memang tak pernah ada pengalaman untuk menghafaz. Dia baca Al-Quran macam biasa saja. Kalau hafal pun tak ada macam diperuntukkan masa tertentu untuk hafal berapa baris ayat kan. Jadi kat sini dia dapat pendedahan, teknik cara mudah untuk mengingat. Dia dah tengok macam performa anak saya hari ni, nampak macam dia mampu. Saya harap dia akan istiqomah, tetapkan, kuatkan semangat jati di dalam diri dia tu untuk teruskan, untuk istiqomah nak masuk ke Ulul Albab. Smart IQ terbaik.